Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Haji Ibrahim, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung perbahasan dan penafsiran di dalam surah Ghafir atau Hamim Al-Mu'min, dan kita sambung pada muka surat 68 dengan melihat ayat baru, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ayat baru yang kita baca pada malam ini, muka surat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Sadaqallahul azim. Para malaikat yang memikul arash dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya, yakni di sekeliling arash itu, mereka itu bertasbih memuji Tuhan mereka serta beriman dengannya, dan mereka memintakan ampun bagi manusia-manusia yang beriman sambil mengucapkan, wahai Tuhan kami,
rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka berilah keampunan bagi manusia-manusia yang bertaubat dan mengikut jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari seksa neraka jahim yang menyala-nyala. Huraiannya, setelah Allah menerangkan keadaan kaum musyrikin yang memperlihatkan pertentangan dan permusuhannya terhadap kaum mukminin dengan sikap mereka yang suka mendebat Rasul secara salah dan berusaha memadamkan cahaya dakwah Islamiyah yang diseru oleh kaum mukminin. Lalu disusulnya pula di sini dengan menyebut keadaan makhluk Allah yang paling mulia di sisinya dari bangsa malaikat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sambung perbahasan surah Ghafir pada ayat yang ke-7 pada malam ini, dengan membaca ayat-ayat yang berhubung dengan makhluk Allah yang namanya malaikat. Nanti kita akan lihat ke depan kenapa Allah cerita benda ni pada Rasulullah, sedangkan ayat sebelum yang kita baca adalah ayat-ayat penentangan musyrikin terhadap Rasulullah. Kan ayat yang kita baca sebelum, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika al-ayat, ayat yang ke-6, cerita penentangan. Ayat 5, ayat 6, wajadalu bil batil, mereka bantah Nabi dengan kebatilan. Kemudian kita baca sebelum Ramadan ayat 6, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, bahawa mereka yang menentang Nabi ni masuk neraka. Baik, tiba-tiba ayat 7 Allah cerita malaikat. Apa hubung kait dengan kisah penentangan musyrikin dengan malaikat ini? Yang tu kita tengok nanti ke depan. Kita lihat perbahasan dia dulu. Muslimin muslim, dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita akan dua jenis malaikat. Satu malaikat yang yahmilunal arash, mereka memikul arash Allah. Nanti ke depan ada perbahasan dia, berapa jumlah dia tu ke depan insya-Allah. Dan malaikat jenis kedua, waman haulahu, yakni malaikat yang berada di sekeliling arash. Tuan-tuan muslimat, sebelum saya memanjangkan kalam perbahasan, maka fahamlah kita bahawa makhluk Allah yang namanya malaikat ini adalah makhluk Allah yang Allah cipta mereka daripada nur, daripada cahaya. Macam mana kita nak bayang cahaya? Allah maha gagah, maha perkasa. Allah buat kita daripada tanah, air mani dan sebagainya.
Allah buat makhluk dia nama malaikah daripada cahaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi pokok keimanan, dengan makna tidak sah iman kita. Di antara pokok keimanan, rukun-rukun iman adalah mempercayai adanya malaikat. Hak ni tak boleh tolak. Walaupun mata kasar tidak dapat melihat malaikat, kecuali para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya baca kejap lagi ayat-ayat Nabi tengok malaikat. Kejap lagi. Baik, nak ambil asas dulu. Wajib kita beriman adanya malaikat, walau tak nampak. Itulah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Itu asas akidah. Dan tidak semestinya benda itu kita tak nampak, tapi kita tak boleh percaya. Tak boleh, tak masuk akal. Contoh, current yang mengalir, electric current flow. Kita tidak pernah nampak bagaimana bentuk current yang mengalir. Saya belajar engineering sampai habis mengaji, ambil electronic engineering, kejuruteraan elektronik, belajar current ni sampai ni hancur current tu. Tapi nampak pun tidak. Nampak apa pun tak tahu, nampak current ni rupa lagu mana, tak ada. Tapi yakin current tu wujud. Dalil kipas berpusing, dalil lampu menyala. Dah lah. Dah itu diajar kepada kita. Takkan sibuk-sibuk nak pergi tengok, tak percaya dekat pensyarah kita, kita nak pergi kobek wayar tu kan, sebab nak tengok current tu. Pergilah kobek. Syarat dia sediakan kapan secukup rasa. Tak dan puasa 6 kolu. Nak tengok sangat current, pergilah. Dah cukup dah. Aircon, blower dia on, ada kompresor dia, ada rasa sejuk. Dah lah. Kita off switch, tak ada dah, tak rasa. Menandakan current wujud. Oh, nak tengok, tak ada pasal. Itu bab dunia. Tambah Quran cerita, tambah cerita Islam. Nampak malaikat? Tak. Nabi Rasul cerita lain. Kita tak pernah tengok Jibril, tapi kita pernah tengok Syekh Jibril. Hak tu qari. Syekh Jibril qari orang Mesir. Malaikat Jibril jangan. Kau adalah orang belah sini dakwa, dia tengok malaikat Jibril, hampa tangkap dia cepat. Bagi dia makan kuih raya, lepas tu hantar tanya rambutan. Confirm dah terlepas. Tuan-tuan, muslimin muslimat, wajib beriman walau tak nampak. Sebab Allah bagi tahu, sebab Nabi bagi tahu. Dan bila kata beriman pada malaikat, banyak mananya nak berimannya? 10. Banyak mana? Malaikat ni tak tahu ribu juta, tak tahu jumlah. Tapi Allah suruh kita beriman. Islam minta kamu tahu 10 sudah. Kan yang banyak mana 10? 5 doa ada dalam Quran, 5 pada hadis Rasulullah, 5 hak dalam Quran. Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Malik. 5 ni dalam Quran. Kalau Jibril, Al-Baqarah. Qul man kana aduwwan li Jibril. Allah sebut dengan Jibril. Barang siapa jadi musuh pada Jibril. Ayat berapa? 97.
Al-Baqarah. Siapa jadi musuh pada Jibril? Allah sebut Jibril. Boleh juga dibaca dengan Jibrail. Boleh. Jibril boleh, Jibrail pun boleh. Quran sebut Jibril, kita baca Jibril. Allah sebut Mikail. Ayat Al-Baqarah juga selepas ayat tu. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Sebab turun ayat tu panjang lah. Tadi Allah sebut Jibril saja. Selepasnya 98 Allah Ta'ala sebut wa Jibril wa Mikail. Allah sebut Mikail. Dua dah. Kemudian Malik. Malik, malaikat jaga neraka. Hak ni boleh rujuk surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya maliku liyaqdi ala rabbuk al-ayat. Dan berkatalah penghuni neraka, ya maliku liyaqdi, wahai malaikat Malik, boleh tak jumpa Tuhan? Liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, kata penghuni neraka, boleh tak jumpa Tuhan? Beritahu pada Tuhan supaya kami ni ahli neraka, liyaqdi, kami ni dimatikan. Senang. Tu dia punya dahsyatnya siksaan. Ahli neraka minta kepada malaikat Malik, tolong matikan kami. Pi minta dengan Allah, kami tak tahan dah. Allah mengikut riwayat, malaikat Malik pergi jumpa Allah, patah balik bawa keputusan tu 1000 tahun. 1000 tahun baru patah balik. Tara 1000 tahun tu mampu hidup kena sebat lagi. Tak ada mati. Innakum makithun, kata malaikat Malik, kamu tetap dalam siksa Allah. Mampu. Itu nombor 3. Dan 4 dan 5, Raqib dan Atid. Ayat mana? Surah mana? Surah Qaf ayat 18. 19, maaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi 18 illa ladaihi raqibun atid. Dan tiadalah setiap lafaz perbuatanmu ataupun apa saja kamu bercakap, kamu melakukan sesuatu, illa, melainkan, ladaihi, dihadirkan di sisinya, raqibun atid. Raqib sebelah kanan, atid sebelah kiri. Nampak tak? Tak. Inilah iman. Tolak kafir kita. Wal'iyadzabillah. Maka ni 5, Raqib dan Atid. Kalau dalam surah Al-Infitar juzuk amma, Raqib dan Atid disebut sebagai kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah kata, wa inna alaikum lahafizin, dan ke atas kamu ada hafiz, ada hafizin, ada penjaga. Iaitulah kata Allah kiraman katibin, iaitulah malaikat yang ada 2 sifat. Pertama, kiraman, malaikat itu kiram. Ma makna kiram? Mulia, tak ada dosa. Allah suruh buat apa, buat. Ini malaikat, dia tak reti bantah. Kiraman. Kedua, katibin. Katibin, kataba, kitab, uktub, kata betul, kata benar. Apa dia maksud? Menulis. Malaikat itu katibin, kiri kanan kita menulis.
Siapa cakap dia menulis? Allah. Lagu mana dia menulis? Jangan duk fikir. Jangan duk tanya pen jenis apa dia pakai, pakar ke apa ke. Pekak jawab dia. Dakwat apa dia guna, buku, kitab, lagu mana. Ada tak usah duk fikir lagu mana dia tulis Jawi ke, dia tulis Melayu orang putih ke. Jangan duk tanya hak tu, tanya rambutan jawab dia. Tak ada. Yang kita kena fikir, besok kitab tu mai ke aku. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ayat tu surah Al-Isra ayat 15 16. Allah kata iqra kitabaka. Muhammad kata Allah, mu bacalah kitab kamu. Hari kiamat besok. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini diri kamu menjadi saksi, menjadi penghitung terhadap semua yang kamu buat. Makna Allah nak kata, aku tak zalim kamu. Sepatah benda baik kamu sebut, semua dicatat. Sepatah kamu ajak orang pada kejahatan, semua dicatat. 5 sen kamu belanja di surau masjid, semua dicatat. 1000 kamu belanja buat maksiat pun dicatat. Ambil, baca. Yang tu kena fokus. Lagu mana mereka menulis, jangan duk sembang banyak. Tak sampai akal kita. Kita mesti fokus kepada yang lebih besar, iaitu kitab akan datang dan kita akan baca kitab kita sendiri. Dan fokus kepada paling besar, ashabul yamin, alhamdulillah, amin. Wa na'udzubillah ashabus shimal. Na'udzubillah. Tak mau tangan kiri, tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Baca Al-Waqi'ah tentang ashabul yamin. Baca suratul Haqqah tentang ashabul yamin. Semua ada dalam tu. Kisah menerima kitab di tangan kanan, betapa beruntungnya. Itu 5 malaikat duduk dalam Quran. Jibril, Mikail, Malik, Raqib, Atid. 5 lagi hadis. Israfil, Malakul Maut. Kita tak maulah nak bising-bising, nak gaduh-gaduh Israel dengan Malakul Maut. Tapi dalam Quran ada tak ungkapan Israel? Tak ada. Yang ada dalam Quran Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Maka kita lebih cenderung kepada Malakul Maut. Walaupun ada pandangan Israel, tak apa, itu diraikan. Baik, Malakul Maut hak ambil nyawa. Ada dalam Quran, nama tak ada, tapi ada tugas gitulah, Malakul Maut. Kemudian apa ada lagi? Selain daripada Malakul Maut, Israfil, Malakul Maut, Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tak ada nama dalam Quran. Dan 2 lagi, hak ni cukup takut kita bakal kita jumpa, Munkar wa Nakir. Tak ada ayat, mesti jumpa je. Masuk saja alam transit, habis. Nama dia barzah, siap. Munkar wa Nakir yang Nabi sebut, mereka wajahnya hitam, matanya biru, suaranya laksana halilintar. Itulah Munkar wa Nakir. Dia kira alam barzah. 7 langkah itu sahih, riwayat tu sahih. 7 langkah tu sahih. 7 langkah orang belah sampai. Bahkan berkata Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya menyebut, jangan kata 7 langkah. Ketika dikambus tanah untuk ditanam, kita duduk dalam lahat tu, orang kambus. Imam As-Suyuti kata, ketika tanah sudah sama level dengan lutut kita, katalah tanah tu dah sama level dengan lutut kita, ketika itu sampailah Munkar wa Nakir. Ya Allah, jangan duk fikir lagu mana nak jawab Allahu Rabbi,
Al-Quran imami, Muhammad Nabi. Lagu mana nak jawab, itulah kena fikir. Dia nak main lagu mana, jangan fikir. Dia mesti sampai. Itulah keimanan. Ini 10 malaikat yang wajib kita beriman, percaya, walau kita tak pernah lihat mereka. Baik. Yang kedua, yang melihat mereka hanyalah nabi-nabi, rasul-rasul. Dan ada sahabat yang melihat. Jadi kita tengok riwayat. Baik, saya ambil dulu para nabi, para rasul, terutama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama, Nabi melihat Jibril. Fokus ke Jibril lah, itu memang rapat dengan Nabi. Nabi melihat Jibril dengan rupa parasnya yang asal. Maksudnya dengan ratusan sayap Jibril. Ingat ya, malaikat ada sayap. Dalil malaikat ini bersayap, tuan-tuan muslimat, sila rujuk ayat nombor 1, ayat mula-mula sekali, surah Fatir, sebelum surah Yasin, selepas surah Sabah. Sabah 34, Fatir 35, Yasin 36. Tengok ayat pertama surah Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Al-ayah. Ayat mula-mula sekali. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah, dan telah menjadikan malaikat itu ajnihatin, ajnihah. Ajnihah jamak, mufrad dia janah. Janah apa? Sayap, wing. Masalah kata wing, janah. Jamak bagi janah ajnihah, maknanya sayap-sayap. Allah bagi tahu, malaikat yang aku cipta bersayap-sayap. Baik, boleh bayangkan malaikat ada sayap. Bila ada sayap, terbanglah. Mana ada sayap duduk diam. Bila kata sayap, terbanglah. Nyamuk ada sayap, nyamuk duduk diam je, seokok senyap. Mana ada. Nyamuk terbang sebab dia ada sayap. Lalat terbang sebab dia ada sayap. Tuan-tuan, cuba kapal terbang tanpa pergi buang sayap, tengok. Kapal terbang tu pergi jumpa Boeing ke, Concorde ke, apa ke, suruh dia tanggai dua-dua kapal terbang, suruh dia take off. Mampus dia boleh take off. Hang Boeing ke, hang Concorde ke, hang kapal terbang hebat Airbus darah mana pun, airliner ke, 330 ke, apa ke, buang sayap, duduk tandu lah, walaupun minyak penuh. Bila kata sayap, terbanglah. Allah. Berapa sayap malaikat Allah sebut dalam ayat tu. Ayat pertama surah Fatir, Allah kata masna. Kita belajar Arab ada isim musanna. Musanna dua. Bila kata masna, makna dua-dua, jumlah 4. 2 sayap sebelah kanan, 2 sayap sebelah kiri, jumlah 4. Kemudian Allah sebut wasulasa, 3 belah kanan, 3 belah kiri, jumlah 6. Kemudian Allah sebut waruba, 4. Allah kata 4 kanan, 4 kiri, 8. Berhenti takat tu? Tak, tengok ayat tu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu, yazid, zid makna tambah, ziyadah, tambahan. Kami tambah lagi, sehingga ada malaikat sayap dia 600, ada yang 1200. La ilaha illallah.
Israfil sayap dia 1200. Ya Allah tuan-tuan, besar mana tubuh malaikat ni. Nanti ada cerita Nabi sebut besar mana tubuh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Dengan 600 sayap dia buka habis. Nabi tengok di mana. Tu dia dalil surah An-Najmi juzuk 27, surah 53 13 14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah sebut, sesungguhnya dia, yakni Muhammad, telah melihat Jibril dengan paras tubuhnya yang asli. Maksudnya dengan ratusan sayap dia. Nabi lihat di mana? Di waktu yang lain, kali kedua. Di mana? Inda sidratil muntaha, di suatu tempat namanya Sidratil Muntaha, iaitulah peristiwa Mi'raj. Yang tu kali pertama ke Nabi tengok? Tak, kali kedua. Sebab Allah sebut nazlatan ukhra. So kali pertama bila? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Gua Hira, Jabal Nur, lari tak cukup tanah, bahasa Melayu kita, pucat lesi Nabi, dipeluk oleh Jibril. Waktu tu Jibril dalam bentuk seorang lelaki, peluk Nabi dengan kemas. Kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Nabi menyatakan, aku hampir lemas. Punya kemah dia peluk Nabi. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, aku tak reti baca. Penghabisnya Iqra sampai habis 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Habis-habis hilang Jibril. Nabi tunggu lagi, kotak turun kaki, cabut lari. Elok 4 tahun Nabi berkhulwah, duduk diam-diam dalam gua, memerhatikan keagungan Allah, benci dengan maksiat mungkar di kota Makkah. Maka Nabi berkhulwah. Khadijah sediakan semua bekalan untuk Nabi. Ada orang-orang Melayu mulut celaka sebut dalam internet Nabi mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri. Punya celaka punya Melayu. Sebut dalam internet. Bila Nabi pergi, Khadijah tolong prepare makan, yang Nabi duduk kerja, duduk di gua, melepaskan tanggungjawabnya. Astaghfirullah. Melayu. Yang cakap tu perempuan. Kononnya dia membela lah orang perempuan, lelaki ni jangan abai. Hang tak mengaji ke Rasulullah berkhulwah, beruzlah? Dia boleh cah Nabi mengabaikan tanggungjawab. Cukup jahat mulut. Tuan-tuan muslimat, turun Nabi. Bila Nabi sampai, berlari tu, putih tapak kaki lah, senang cerita. Berselerak Nabi lari, kita boleh bayanglah. Sebab duduk diam elok 4 tahun dalam gua, tiba-tiba mai lelaki peluk dia. Tuan ingat tak takut lah? Kalau kita pun duduk elok 4 tahun relax, ambil duduk dalam gua, rokok dah 6 kartun lah. Rokok dah 6 kartun, kuih raya habis 2 balang. Tiba-tiba mai jantan, mai peluk kita. Apa tak takut ke? Puncak gunung Jabal Nur. Kita pun berselerak ni, jantan mana pula ni? Begitulah Nabi. Dia pun manusia macam kita. Lari lintang pukang sampai di tempat namanya Ajiat. Sana ada hotel, selalu kita duduk Ajiat. Ajiat, sampai di kawasan Ajiat, Nabi mendengar suara, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Hei Muhammad, engkau itu Rasul Allah, wa ana Jibril, dan aku ini Jibril. Lalu Nabi dongak ke langit, dan Nabi melihat langit penuh dengan tubuh Jibril.
Allah, Allah, Allah. Nak bayang besar mana tuan. Penuh langit tu dengan dia. Itu kali pertama Nabi tengok. Sebab itu Allah kata dalam surah An-Najmi, Muhammad telah melihat Jibril pada waktu yang lain. Maknanya waktu yang pertama ketika Nabi turun dari Jabal Nur. Waktu kedua nampak lagi dengan 600 sayap di Sidratil Muntaha. Ada kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini paling keraplah, didatangi oleh Jibril dalam bentuk seorang lelaki. Ini paling kerap. Dan ada juga sahabat yang melihat Jibril. Kalau kita buka kitab Matan Arba'in Sahih Al-Bukhari, kita akan jumpa tentang hadis Saidina Umar. Saidina Umar ceritakan lepas subuh kami duduk-duduk dengan Nabi di Masjidin Nabawi. Selepas subuh, tiba-tiba kami melihat seorang lelaki berdiri di muka pintu Masjidin Nabawi. Kalau Matan Arba'in hadis 40, hadis ni hadis awal sekali. Hadis nombor 2, awal. Panjang hadis Sayyidina Umar. Kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, tiba-tiba tengok di muka pintu seorang lelaki dengan pakaiannya yang putih bersih, bersangatan bayda, terlalu putih pakaian dia. Kami tengok, kata Umar, hadis ni Umar bawa, Umar yang beritahu. Kami tengok rambut dia terlalu hitam, dan kami lihat pada tubuhnya tidak ada langsung kesan dia seorang musafir. Maknanya tak adalah komod-komod baju tu ke, tak ada. Orang musafir kan duduk dalam kereta ke apa, tak ada. Bersih elok dia punya tubuh, pakaian dia bersih. Kami heran, dia bagi salam, kami jawab. Tiba-tiba dia terus jumpa Rasulullah. Heran kami tak kenal dia. Kami tengok dia ni bukan pengundi Dun Madinah, bukan. Kami kenal muka pengundi kami, semua ada nama dekat lah tu. Kami kenal. Kami kenal. Tapi dia ni kami tak pernah tengok. Tiba-tiba dia masuk terus jumpa Nabi, macam dia kenal Nabi lama. Lepas tu dia duduk depan Nabi, lutut bertemu lutut. Lalu dia tanya Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Nabi pun sebut Islam bagian. Lepas tu dia tanya Nabi, akhbirni anil iman. Apa iman ni? Nabi sebut iman bagian. Sampailah dia tanya mal ihsan. Ihsan ni apa? Nabi sebut ihsan ini anta'budallah, panjang hadis tu. Sampai habis tanda-tanda kiamat, ibu-ibu yang melahirkan tuannya, pengembala kambing membina bangunan pencakar langit, semua dalam cerita tu. Habis sembang, dia belah hilang. Nabi tanya, apa kenal tu? Sahabat kata tak tahu. Tu Jibril. Hadza Jibril. Itulah Jibril. Dia mai ajak aku tentang Islam, ajak hampa semua. Allahu Akbar. Sahabat tengok, tapi dalam bentuk seorang lelaki. Dan hadis tu tidak describe lagu mana rupa Jibril, lelaki macam mana, cuma lelaki. Baik. Kemudian seorang sahabat, satu hari dia lalu di tepi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lalu sampai itu dia tengok, dan dia nampak Nabi sedang berbual dengan seorang sahabat namanya Dilyah. Kalau tengok-tengok, Nabi tengah sembang dengan Dilyah. Dia pun tak kisah, dia pun keluar Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia jumpa Dilyah dekat luar. Riwayat ni sahih. Dia jumpa Dilyah dekat luar. Takkan cepat sangat hang keluar. Lalu dia masuk balik, tengok tak ada dah. Dia tanya Nabi,
tadi aku lihat engkau ya Rasulullah berbual dengan Dilia, dan aku tengok Dilia ada kat luar. Nabi tersenyum. Nabi kata, itulah malaikat Jibril. So ulama ambil hadis ni ajar apa? Dilia ni seorang sahabat Nabi yang disebut paling handsome, paling kacak. The most handsome man in Madinah. Senang faham, paling kacak. So ulama ambil hadis ni, ulama buat kesimpulan apa? Iaitulah malaikat apabila dia menjelma jadi lelaki, dia mesti cantik, dia mesti handsome. Tu dalil ulama buat. Maka kita perkuatkan malaikat ini handsome. Saya perkuatkan hujah dalam surah Yusuf. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ini dalil. Ayat berapa? 32 atau 33 surah Yusuf. Falamma sami'at, maka tatkala Zulaikha telah mendengar wanita-wanita di Mesir sudah membawang tentang dia. Sebab mereka dapat maklumat ini Zulaikha sudah gatai, sudah miang, dia sudah goda budak yang dia beli di market. Mereka sudah sembang, membawang lah WhatsApp grup bawang. Mereka jumpa di market, dia kata, kau tahu dah apa dia? Gatai bini raja. Siapa dia? Zulaikha. Ada budak beli kat market, budak beringui itu, dia syok. Zulaikha simpan dalam hati, hampa tak tengok Yusuf, hampa boleh sembang. Aku beli dia, duduk dengan aku, mana aku tak tahan tengok dia dengan kacak, dengan handsome dia. Zulaikha simpan perasaan tu, mereka duduk membawang. Akhirnya Zulaikha dapat idea, buat satu keramaian di istana. Arsalat ilaihin, lalu dia utus ajak mereka, geng-geng lah, datin-datin, mai, orang besar-besar kan, dia panggil koktail lah, majlis koktail. Dia, saya kerja pegawai kerajaan dulu pun ada juga, hadir jugalah majlis koktail tu. Pakai kena smart lah, Mas Andres, macam-macam pakaian kita tu. Tak boleh pakai lebih kurang. Pakai lagu ni depa lari kan, pakai baju Melayu lagi awal lagi depa kerajaan kita. So kena pakailah Mas Andres lah, adalah pakaian dengan bekung lah, macam-macam pakai. Makan orang besar-besar koktail. Makan pun kalau buah tu cucuk dengan lidi lah, mampus, lapak perut. Cucuk dengan lidi lah, warak kan. Lepas tu minum pun kalau banyak-banyak, sirap ke orang ke sikit-sikit, cakap orang putih lah, dia cakap Melayu. Koktail. Habis majlis koktail, lepas tu aku singgah mana? Nasi kandar. Lapak perut. Dia bukan boleh makan banyak, sopan-sopan, tak ketahui kita jenis bulldozer. Mana reti sikit, perut lapak, nasi kandar jawab dia. So majlis orang besar-besar lagu itulah koktail. Panggil arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Inilah Zulaikha, dia pasang perangkap. Saya nak bawa poin, malaikat ni lawa. Bila dia mai jadi manusia, dia mesti lawa. Ni dalil. Lalu main course, kan orang makan dia besar-besar ni biasa, tuan-tuan. Dia ada main course,
Itu mula-mula lah mereka hantar, mereka hidang dengan waitress kita hantar lah main course. Lepas tu kan ada lah second one, sampai buah-buahan apa semua lah. Last sekali rokok lah. Alah kali rokok, isap curut pada macam-macam lah. Ada sengat apa semua ni, isap curut lah apa semua, sembang, habis balik. So course by course makannya begitulah. So bijak Zulaikha, dia bagi pisau sikin makna pisau. So dia letak dekat depan datin ni, orang besar-besar ni, buah lima, buah apple semua letaklah. Dia bagi pisau. Silalah ya, potong-potong buah tu, dah makan dah nasi kanak apa semua. Tu buah-buahan tu cuci mulut, mainlah bawa dengan dadih lah apa semua, makanlah. So datin pun dapat pisau, potonglah apple, potonglah limau. Sambil mereka potong tu, waqalat ikhruj alaihin, waktu tu Nabi Yusuf berada di balik langsi. Zulaikha perintahkan Yusuf, hang berdiri tang ni, sat lagi aku suruh keluar. Lalu Zulaikha kata, ukhruj alaihin, keluar sekarang. Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf keluar berjalan depan mak datin ni, jalan. Falamma ra'ainahu, tak kala mereka melihat dia, akbarnahu, mereka melihatnya dengan pandangan akbar. Apa makna? Kagum. Wa qatta'lahunna aydiyahun, lalu mereka secara tidak sedar telah mula memotong jari mereka. Buah tak mana ni, dia nak tengok Yusuf punya lawa. Lalu apa mereka kata? Ma hadza basharan. Ini dalil. Ma hadza basharan. Ambil dok foto, ni bukan orang. Ma hadza basharan, ni bukan orang. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Inilah dalil yang ulama ambil untuk menunjukkan betapa malaikat bila dia jadi orang, dia handsome, dia kacak. Dalilnya mereka lihat Nabi Yusuf kan kacak, Nabi Yusuf kan handsome, lalu mereka berkata, in hadza illa malakun karim, ini bukan orang, ni malaikat. Itu dalil. Tu dia. Tu dalil malaikat bila jadi orang, dia akan cantik, dia handsome, dia tak ada huduh, tak ada. Tu dalil. Kerat tak adalah bila Allah kata wa qatta'na aydiyahun yadun makna tangan. Bukan mereka pikrat tangan. Maknanya jari, bukannya tangan, bukan dehul tangan. Jari mereka terluka kerana cantiknya Yusuf. Kalau lah Nabi Yusuf kerah jalan, saya ingat aksiden. Semua pakat laga pun kuat, lawa, ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana nak bayang Nabi Yusuf sampai perempuan-perempuan di Mesir, bangsawan Mesir, potong jari. Kerat, tak adalah pan putih tu, dah luka lah maknanya. Kerana cantiknya Yusuf, tak sedar apple dah habis jari dah, luka tu. Zulaikha tengok, seronok, tepuk tangan Zulaikha. Tu dia lah. Zulaikha pulang balik paku buah keras. Padan muka. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi. Kata Zulaikha, padan muka, duk kutuk kat aku, baru tengok sedah ya. Itu pun Nabi Yusuf lalu ya. Bukan dia, hai. Saya ingat kalau dia hai, pengsan. Dia lalu jari kerat. Zulaikha kata, padan muka, kutuk aku lagi. Hampa baru tengok dia melintas. Aku tengok dia hari-hari. Aku melihat perkembangan tumbesaran dia, bermula daripada market Mesir aku beli sampai duduk dalam istana. Hoi, mana aku tak tahan. Itu dia cerita Nabi Yusuf menerima ujian. Nak sebut lawa tak? Lawa sampai luka jari. Itu malaikat.
Sebab itu kata ulama, sahabat ni tengok diliah, malaikat tu rupa diliah. Sebab diliah sahabat Nabi paling kacak. Itu ada pandangan begitu. Dan ada sahabat Abdullah bin Umar Al-Khattab, Abdullah bin Amru bin Al-As. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As duduk dengan Nabi berdua. Kisah ini dalam kitab Ashabur Rasul karangan Mahmud Al-Misri. Nabi Abdullah bin Amru, anak Sayyidina Amru, duduk. Tiba-tiba Nabi kata, "Wahai Abdullah, tahu tak siapa duk ada dekat kita? Siapa bersama kita ni?" Abdullah bin Amru kata, "Tak tahu, kita berdua." Nabi kata, "Ni tepi saya ni Jibril." Allahu Akbar. "Ni tepi saya Jibril." Nabi kata begitu. Abdullah bin Amru bin Al-As, dia tak nampak. Nabi habaq, "Ni tepi saya Jibril." Lalu Abdullah bin Amru bin Al-As kata, "Ya Rasulullah, boleh tak saya ucap salam kat dia?" Kata Abdullah bin Amru. Nabi kata, "Sila." Abdullah bin Amru pun, "Assalamu alayka ya Jibril." Tiba-tiba Nabi tersenyum. "Wahai Abdullah, Jibril menjawab salam." Allah, 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 tuan-tuan, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tak ada peluang lagu tu, tak ada. Kita disuruh beriman, percaya, ingat, terutama kiri kanan kita sentiasa mencatat. Apa yang saya sebut hampir sejam ni akan didakwa di mahkamah. Kalau saya sebut tak betul, di mahkamah mahsyar. Semua itu menjadi satu bentuk kekuatan kepada kita untuk terus buat baik, bercakap benda baik, bertindak dengan baik. Sebab Raqib tak pernah menipu, Raqib tak pernah lupa untuk catat semua kebaikan. Juga Atid tak pernah juga lupa untuk catat apa benda jahat yang kita dah buat. Na'udzubillah. Sebab tu pentingnya taubat, pentingnya minta ampun, nanti dia padam habis insya-Allah. Tu janji Allah, kaffara anhum sayyiatihim. Nanti kami kafarah, kami padam buang semua dosa kamu bila kamu bertaubat, bila kamu minta ampun padaku. Baik, sambung sikit. Di antara mereka itu ada yang ditugaskan oleh Allah sebagai pemikul atau pendukung arash dengan berkeliling meliputi sekelilingnya. Ingat ayat tersebut, allazina yahmilunal arsh, malaikat yang pikul arash, wa man haulahu, dan yang sekeliling dia. Makna dua jenis. Berapa banyak? Kejap lagi, ada ke depan kita tengok, mungkin 2-3 bulan lagi. Baik. Mereka pula bersifat menyayangi kaum mukminin dan meminta keampunan bagi dosa-dosa mereka. Allah, yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka sayang dekat kita. Mereka kempen kepada Allah supaya Allah ampun dosa orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kejap lagi kita tengok ada sifat dia. Ni asas dulu, basic ayat. Bagaimana malaikat yang tanggung arash dan malaikat yang keliling arash, mereka minta dengan Allah, yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya Allah, ampunlah dosa orang beriman. Ampun. Aduh tuan-tuan, kita duk minta ampun, ada makhluk Allah tolong sama minta ampun. Allah, ya tahu nak cakap lah, indahnya Islam ini. Kita minta ampun, kita tahu kita banyak dosa, dalam keadaan ada makhluk yang dia tolong pula kempen. Bukan kata malaikat. Kita baca hadis, ikan-ikan di laut, bayang tengok, meminta ampun pada orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan.
Kita belajar ilmu, saya datang bawa ilmu kongsi seorang sikit. Saya mengajar, tuan-tuan belajar. Kita ni malam ni antara yang minta ampun untuk kita dalam hadis ikan-ikan di laut. Bayar tengok. Lagu mana ustaz? Jangan tanya lagu mana, dia bersimpuh celah batu ke? Yang kita tahu kerapu rembat. Kan? Jenahak sapu jangan tunggu. Terobok aku tak lalu, tulang banyak. Pari rembat. Ikan-ikan berdoa untuk mereka yang menuntut ilmu, mereka yang mengajar ilmu. Ikan minta ampun Allah. Kenapa tak suka majlis ilmu? Fadilat dia cukup besar. Allahu Akbar. Malaikat tanggung aras minta ampun, ampunkan dosa orang beriman ya Allah. Baik, sambung sikit. Dan bagi bapa-bapa, isteri-isteri dan anak cucu atau keturunan mereka semuanya, la ilaha illallah. Dia minta ampun untuk kita. Lepas tu dia kata, bapak-bapak mereka ya Allah bagi ampun sama dosa. Pak kita hak mai yang duduk majlis ilmu yang apa semua ni kita, tapi pak pun dapat sama bapak-bapak mereka. Syarat bapak tu beriman lah. Walaupun dia isap okok, tapi dia semayang elok. Kalau boleh dia berhentilah. Tapi dia tak boleh berhenti lagi buat macam mana. Tapi dia mai semayang berjemaah, dia mai dengar kuliah, walaupun dia isap okok. Kretek pula tu gudang garam, berlubang-lubang baju Melayu dia. Contohlah. Ampun dosa bapak-bapak mereka. Ampun ya Allah dosa isteri-isteri mereka. Astaghfirullah. Tuan nak apa lagi jadi orang beriman? Tuan-tuan, nak apa lagi jadi orang beriman? Malaikat tak pernah makan, tak pernah minum, tak buat dosa. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Depa kira Allah suruh buat, Allah suruh buat. Tak ada cakap banyak. Mereka minta ampun untuk kita, untuk bapa-bapa kita, untuk isteri-isteri kita, dan untuk keturunan anak cucu kita semua. Astaghfirullah. Anak kita, cucu kita, cicit kita, malaikat kata ampun ya Allah, ampun semua. Tuan, apa lagi syukur kita nak sebut kepada Allah dengan sifat pemurahnya. Malaikat minta yang izin Allah. Ni dia. Untung bila kita berada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, permintaan keampunan tersebut mereka kemukakan kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat minta, lalu Allah memperkenankan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang tu kita sambung bulan hadapan panjang tu. Oleh sebab itu, tanda di situ kita sambung bulan depan. Oleh sebab itu kita sambung daripada situ insya-Allah, dan kita akan melihat nanti bulan depan akan jumlah malaikat dan beberapa hadis. Ada satu hadis di situ untuk kita lihat tentang tasbih para malaikat yang kita sebut pada ayat yang ketujuh ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman
النبيين وحفظ المرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.